Sekolah ni sekolah menengah biasa ke macam ni? Sekolah menengah kebangsaan. Oh, okey. Anda ngajar subjek apa sih? Matematik. Oh, okey, 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 okey. Kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati dan yang diraihkan Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim, penceramah kita pada malam ini merupakan timbalan pengarah hal ehwal pelajar unit bahasa Ustaz. Pusat Bahasa UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang dihormati Ustaz Muhammad Syukur bin Zakaria, Pengetua SMK Raja Tun Uda, barisan penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru cemerlang, guru-guru, para waris dan anak-anak didik yang cikgu kasih sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali dan selama-lamanya, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini sekali lagi dia dapat bersua dalam program mingguan kita iaitu Tazkirah Mingguan. Dan hari ini tajuk kita adalah kelebihan mempelajari Al-Quran. Dan kita jemput khas Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim, iaitu pensyarah UIAM. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan pada Ustaz Abdullah Bukhari untuk teruskan program kita pada malam ini. Tafadhol. Okey, okey. Terima kasih kepada Rizal selaku moderator pada malam ini. Yang dihormati Ustaz Muhammad Syukur, Pengetua Sekolah Menengah Raja Tun Uda. Okey. Penolong kanan, semua penolong kanan, guru-guru kanan, guru cemerlang, guru-guru pentadbir dan juga semua para pelajar sekolah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rizal ni kawan lama. Lama berkawan dalam Facebook. Jumpa dengan dia baru sekali masa pergi Penang. Tapi sekarang ni persahabatan tu dia menjangkau ruang dan juga masa. Dan dia dah usia lama, saya lama dah ni suruh join grup talk ni. Tapi saya agak sibuk juga, jadi malam ni lapang sikit insya-Allah. Dan malam ni santai-santai sajalah kita akan bincang berkaitan dengan kelebihan mempelajari Al-Quran. Dan saya saya suka dengan tajuk ni sebab ini sangat dekat dengan saya lah. Sebab saya ni hafaz Al-Quran dan saya dah berapa tahun tahun 93 sampai sekarang dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan berkongsi pengalaman, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua, cikgu-cikgu, lebih-lebih lagi para pelajar. Sebab para pelajar ni kemungkinan lepas ni dia akan sambung belajar, dia akan pergi ke peringkat seterusnya, mungkin Al-Quran ini boleh menjadi panduan kepada mereka. Untuk guru-guru mungkin ada anak ke, ada cucu ke lepas ni, kita boleh jadikan satu motivasi untuk mereka nak hafal Quran ataupun dalami Al-Quran. Okey, sebagai mukaddimahnya, kalau kita ni di Malaysia ni, manusia ni, kita nak jadi yang terbaik. Kita buat semua nak terbaik mereka. Dan panduan yang diberikan oleh Allah sebagai Tuhan pencipta kita, dia pandai tahu mengenai kita, nak jadi yang terbaik. Nabi bagi tahu, Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Kalau tengok hadis ini, Nabi pergi dua sekali. Belajar dan mengajar. Dan kena sangatlah dengan kita semua. Cikgu-cikgu, saya pun cikgu juga, guru juga mengajar di pusat bahasa. Subjek saya aja subjek Quran. Jadi hadis ni sebenarnya Nabi suruh kita belajar dan mengajar. Dan biasanya kalau nak mengajar kena tahulah subjek matter tu. Sama ada tahu secara mendalam ataupun tahu kita kata perkara-perkara yang kita tahu saja. Dan tak semestinya kita nak kena jadi pakar baru boleh mengajar. Dan itulah kita dengan Al-Quran ni. Kita jangan sampai ditipu oleh syaitan, talbis iblis. Iblis kata mu nak ajar apa, mu tak tahu. Kita ajar setakat yang kita tahu. Jadi mungkin malam ni adalah input-input yang dapat daripada perbincangan kita ni.
boleh jadikan sebagai kita kata jambatan untuk kita galakkan orang untuk mendarami Al-Quran sebab kita nak jadi yang terbaik. Kita nak jadi terbaik dan cara nak jadi yang terbaik sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita, dan Nabi tak salah. Allah Ta'ala lagi-lagi tak salah untuk jadi yang terbaik dalam Al-Quran. Belajar Al-Quran lepas tu sampaikan kepada orang lain. Dan kalau sekian bi'ah atau kita kata ekosistem ini dibawa, insya-Allah Al-Quran tu akan pergi ke segenap penjuru. Okey, kemudian bukan setakat tu. Kalau kita dalami Al-Quran ni, kita ni akan jadi orang kesayangan Tuhan. Sebab Nabi kata Allah Ta'ala punya ramai manusia pilihan. Orang antara manusia pilihan Allah adalah siapa orang yang ahli Quran, para penghafaz Al-Quran ataupun orang yang mendalami serta menghayati Al-Quran. Dan ini open tender. Open tender boleh dapat kepada semua orang, bukan orang agama saja. Kadang-kadang saya pernah jumpa lah, dia dah pencen baru nak belajar Al-Quran, tak pandai nak mengaji. Lepas tu nak mengaji pun malu-malu. Kita kata tak apa, tak ada masalah. Nabi kita sendiri pun mula belajar Al-Quran berapa umur dia? 40 tahun. 40 tahun. Kita belum pernah terlewat untuk belajar. Berapa pun usia kita. Hak masalah kalau bertangguh. Ada kesedaran ni, kita biasa setengah tu dia rasa macam malu. Lepas tu dia pun lari daripada belajar sebab malu. Itu contoh orang yang ditipu oleh syaitan. Syaitan memang nak gagalkan kita. Jadi kita kena lawan, kita tak payah peduli. Orang nak kata orang kutuklah apa dah tua bangka, umur 60 pencen baru nak mengajar Quran. Biar ke dia. Dia tu ejen syaitan. Saya kata terang, dia ejen syaitan. Sebab dia nak menggagalkan usaha kita untuk jadi baik. Sedangkan hadis ni dan juga hadis yang pertama tadi ni open tender. Allah Ta'ala tak kata muda ke, sebaik-baik kamu orang muda mengajar. Tak. Allah Ta'ala kata sebaik-baik kamu orang belajar dan mengajar. Sama juga hadis ni. Jangan malu dan jangan bertangguh. Dah sedar jangan bertangguh, buat terus. Okey, kemudian bila sebut pasal Quran ni, ada hadis Nabi yang kata ada dua jenis manusia yang kita kena cemburu. Kena cemburu. Cemburu kepada dua jenis manusia ni cemburu yang sihat lah. Jadi hati. Bukan cemburu yang tak sihat. Bukan kata kita tengok orang ada dua kelebihan ni kita pergi jumpa dengan bomo siam ke. Ataupun kita pergi langgar dia ke. Tak, bukan lagu tu. Ini cemburu sihat. Iri hati yang sihat. Nabi kata tak boleh hasad dengki kecuali iri hati dalam dua keadaan. Iaitu orang yang Allah Ta'ala kurniakan Al-Quran. Pasal dia menegakkan, mengamal, mengajar, menghayati sepanjang malam dan siang, masuk sepanjang masa dengan Qurannya dia. Jadi kita tengok dia ada kelebihan itu, kita kena cemburu iri hati dengan cara kita belajar juga. Belajar, kita mahir macam dia, lalu kita boleh kembangkan lagi. Masuk persaingan sihat. Ataupun orang diberikan harta, disedekah. Kita pun kena cemburu, kita kena kaya, kita kena sedekah juga seperti dia. Dan bila ekosistem ini dijalankan, insya-Allah kebaikan akan tersebar. Nabi suruh cemburu ni. Dua benda ni. Kemudian, bukan setakat tu. Nabi kata, sesungguhnya antara cara kita nak agungkan Allah, maksud kita nak besarkan Allah, kita kena buat benda ni. Satu, memuliakan orang tua. Orang tua Muslim. Kenapa sebut orang tua Muslim ataupun Muslimah? Sebab orang tua Muslim ni, hak begini, dah tua, Muslim, biasanya orang yang dah hidup dalam keadaan yang baik. Kita kena hormat dia. Dan juga Nabi kata orang yang para penghafaz Al-Quran, hak tak berlebih. Tak berlebih ataupun tak tinggal. Maksudnya apa? Setengah orang hafal Quran dia lebih, dia sibuk kebaca, tajwid. Tapi tak faham misi dia, tak beramal. Ataupun tinggalkan bacaan Al-Quran tu sebab dia sibuk benda lain. Maksudnya benda ni masuk dalam kategori yang ni. Okey, even kalau nak jadi imam, kita tahu Nabi kata siapa nak jadi imam, orang paling mahir dengan Al-Quran. Tapi kadang-kadang orang kita, saya pernah jumpa lah, dia ada ego tu sendiri. Ini biasa orang tua-tua lah ni. Orang tua-tua hak pencen. Dia rasa dia senior citizen, dia tua. Pasal dia patut dihormati. Lepas tu bila time bulan Ramadan, saya pun jadi imam tarawih yang muda-muda lah. Biasalah kita dengar macam rungutan-rungutan. Ada orang tua-tua hak di belakang ni, bila budak-budak hafiz yang muda-muda jadi imam, dia tak puas hati. Dia kata nak jadi imam kecil lagi. Tak respect pada orang tua. Patut pihak pengurusan masjid yang nanti imam dalam kalangan budak-budak ni. Tak boleh gitu. Salah. Sehingga ada seorang sahabat Nabi, dia paling mahir, paling banyak hafaz Al-Quran. Umur dia 7 tahun. Umur dia 7 tahun, dia jadi imam. Maksudnya
kepimpinan tu pada imamah dah letak pada orang yang pandai dengan Al-Quran. Jadi alangkah lagi elok kalau kita dah berusia, kita mahir baca Al-Quran. Kita sedang duduk depan untuk menjadi imam. Even kalau mati pun, ini cerita, nak cerita keutamaan orang hafal Quran ataupun orang yang mahir dengan Al-Quran. Bila nak dikebumikan, ini cerita dalam perang Uhud. Bila nak kebumikan jenazah, Nabi tanya, siapa dulu nak dikebumikan. Sebab prinsip dia macam ni. Jenazah tak disimpan lama-lama. Waktu dalam sebuah hadis, Nabi kata, asri'u bil jenazah. Segerakan pengurusan jenazah. Kenapa? Kalau sekarang jenazah tu satu jenazah yang baik, apa hak menunggu kebahagiaan, kebaikan hak menunggu dia di alam barzah, di kubur tu, patut kita segerakan. Atau kena hantar cepat. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kesilapan orang kita lah. Bila kita kata bincang bab jenazah ni, kesilapan orang kita, upacara selepas jenazah, solat jenazah tu banyak sangat. Habis solat jenazah, dia bantai tahlil pula. Contohlah. Lepas tu baca doa. Tak ada masalah pun nak tahlil kena baca doa tu. Tapi dalam solat tu dah ada doanya cukup lah. Lepas tu kalau ikut sunnahnya habis solat, tu hantar pergi ke kubur. Prinsip hadis tadi tu. Bukan kata berhenti sekejap ke, tahlil dulu. Saya pun nak alami lah benda ni. Tu hantar kubur. Kenapa? Kalau jenazah-jenazah baik, Nabi kata apa menanti dia di kubur tu jauh lebih baik, lebih utama. Itu kalau jenazah baik. Kalau jenazah tak baik, Nabi kata kalau jenazah tu ghair dhalik, bukan hak jenis baik, Nabi kata buat apa nak simpan lama-lama benda tak elok. Jadi either way, kena segerakan ke kubur. Lepas tu dalam isu ni kenapa nak dikebumikan terlebih dahulu? Sebab hak tu utama nak dapat kebahagiaan di alam barzah. Lepas tu Nabi kata hak mana paling banyak? Hafaz Al-Quran. Diutamakan. Walaupun kita kata mati, sempat tak mati. Okey. Dan diangkat darjah. Ini antara contoh selepas zaman Sayyidina Umar ni. Pada zaman Sayyidina Umar, dia lantik Nafi' sebagai wakil beliau di Mekah. Pada satu hari nak pergi buat haji, terserempak dengan wakil dia. Lepas tu katanya, Sayyidina Umar, siapa yang mau tinggalkan di Mekah untuk ganti kamu? Delegate ke siapa? Dia kata ada Ibn Abzah. Siapa Ibn Abzah ni? Tanya Umar. Umar tak kenal lah. Dia tu bekas hamba kami. Lepas tu Umar terkejut lah. Kamu tinggalkan Mekah kepada seorang bekas hamba. Lepas tu katanya Nafi' Amirul Mukminin, dia tu bukan calang-calang. Dia tu mahir dengan Al-Quran. Dan dia ni juga mahir dengan faraid. Bila Umar dengar lagu tu, Umar pun tak question. Umar kata betul lah Nabi sebut, Allah angkat darjat satu kaum kerana Al-Quran. Begitu juga Allah jatuhkan darjat satu kaum kerana Al-Quran. Jadi angkat darjat tu kerana kita mahir dengan Al-Quran. Tuan-tuan bukan nak angkat diri lah, tapi saya, ni pengalaman sendiri lah. Saya umur dah 47 tahun 2026. Saya dengan Al-Quran pun lama dah. Dan sepanjang kita hidup dengan Al-Quran ni, makin kita meningkat usia, kita ramai pelajar-pelajar saya dalam kelas pakar. Pakar apa? Pakar telinga, ENT, macam-macam. Dan mereka masuk kelas kita. Mereka belajar tafsir dengan kita. Jadi bila kita lalui proses ni, kita pun nampak. Aku ni kalau tak ada Quran, orang tak pandang aku. Kalau aku tak mahir dengan isikan dengan Al-Quran, orang tak pandang aku. Jadi sekarang ni kita dapat macam kemuliaan. Nanti kita akan bincang pengalaman selepas-selepas ni. Bukan kerana kita, kerana Al-Quran. Allahu Akbar. Dan Al-Quran ni kalau orang berdamping Al-Quran, dia akan dapat keberkatan hidup. Keberkatan hidup maksud apa? Kebaikan yang banyak. Kita akan dapat berbagai kebaikan kerana kita belajar Al-Quran. Ini kan nak cerita pengalaman saya sendiri lah. Tahun 93 sampai sekarang. Dan kita rasa macam-macam lah. Okey, ini antara contoh keberkatan pada Al-Quran. Ini cerita yang sangat menarik. Disebut oleh Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ni. Ayat ke-9 surah surah An-Hijr. Diganggu sikit. Okey. Allah kata inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran dan kami jamin akan jaga. Jadi saya nak cerita kehebatan Al-Quran ni mengangkat darjat
atau bagi keberkatan. Cerita dia begini, Khalifah Al-Ma'mun ni Khalifah Bani Abbasiyah. Dia ni agak kita kata ilmiah lah, suka pada ilmu, dan dia akan buat majlis ilmu tahunan. Dia panggil semua rakyat dia duduk bincang. Kita kata macam mega lah, pesta buku ke macam tu, pesta ilmu. Lepas tu dalam sebuah majlis dia anjurkan ada seorang pemuda ni, pemuda Yahudi. Pemuda ni bercakap very charismatic. Lepas tu bila dia cakap dia pun nak tulis something, tulisan pun cantik, khaknya. Jadi Al-Ma'mun mesmerized, terpesona. Terpesona melihat karisma lelaki Yahudi ni. Habis program, dia pun panggil pemuda Yahudi. Dia pun offer. Dia kata kalau kau terima Islam, masuk Islam, maka akan bagi position yang sesuai untuk kamu. Lepas tu pemuda Yahudi kata, no, aku tetap dengan agamaku. Habis cerita. Tahun depan, bila Khalifah Al-Ma'mun buat lagi majlis, sama. Pemuda Yahudi tahun lepas tu dah masuk Islam, dia pun bercerita sama. Nampak karismatik, tulisan pun cantik. Khalifah Al-Ma'mun macam terpegun lah. Dah masuk Islam. Dia pun panggil pemuda. Dia kata, macam mana apa rahsia? Macam mana aku boleh masuk Islam? Lepas tu kata yang pemuda tahun lepas, bila Khalifah tanya hamba lagu tu, Allah Ta'ala gerakkan hati dia, dia rasa dia nak buat sedikit kajian tentang Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Dia kata, Amirul Mukminin ingat tak? Tulisan saya cantik. Jadi saya ambil, dia kata Taurat, 3 chapter ataupun 3 surah. Saya salin semula menggunakan tulisan saya yang cantik, tapi saya modify. Saya gugurkan ayat asal, saya tambah ayat saya. Saya buat 3 surah. Saya pun pergi jumpa dengan Rabi, kita kata macam ulama lah, pendeta Yahudi. Dia tengok cantik tulisan, dia tu bayar tanpa soal. Saya pun salin pula 3 surah, 3 chapter daripada Injil. Saya tokok tambah, saya buang ayat asal. Saya pun pergi jumpa dengan padri. Saya jual. Padri ambil. Kemudian saya ambil 3 surah Al-Quran. Saya buat benda yang sama. Saya tulis, saya jatuhkan ayat, tambah. Kemudian saya bawa surah Al-Quran dah saya ubah tu, jumpa dengan Tabbak. Tabbak ni tukang cetak. Bukan ulama, tukang cetak. Bila si tukang cetak tengok ayat ni dah ada tokok tambah, dia buang macam tu je. Dia tak bayar. Lalu pemuda tu kata, saya pun bawa perasan. Saya perasan. Rupanya Al-Quran, kitab ini dijaga oleh Allah. Lepas tu dia masuk Islam. Ini antara satu contoh berkat Al-Quran tu. Kita ni duk nampak, berkat-berkat nak cium, berkat muah rezeki. Apa lagi rezeki terbaik? Berbanding hidayah. Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Itu yang kita kena tengok. Berkat Al-Quran tu. Okey, kemudian ni ada beberapa cerita. Kisah, ni motivasi lah. Sebab saya percaya semua dah biasa dengar ni ceramah pasal Al-Quran ni. Jadi kita bawa sudut-sudut lain sikit lah. Sudut lain. Hal ni kita kata, saya boleh kata ini saringan lah. Saringan hidup saya. Kita dah dengar Al-Quran tahun 93 sampai sekarang dah berapa tahun tu? Dekat-dekat 30 tahun. Sepanjang tempoh tu ini saya saring. Saya ambil hak, kita kata cerita-cerita hak best lah. Supaya jadi motivasi kepada kita, kisah manusia yang menumpang berkat dengan Al-Quran. Ni saya pergi haji tahun 2015. Lelaki ni nama dia Ahmad daripada Algeria. Saya hafal Quran, dan antara satu cabaran untuk orang hafal Quran ni, dia lupa Al-Quran. Dan saya boleh kata majoriti orang hafal Quran, kalau dalam grup ni, dalam ceramah sekarang ni ada cikgu-cikgu ataupun ada anak-anak ke yang hafal Quran, kena ingat. Quran ni Nabi kata seperti unta liar. Kalau tak tambak dia lari. Lari payah nak ambil balik. Jadi hafazan Al-Quran ni kena sentiasa buat revision, mengulang. Kena baca setiap hari supaya tak lupa. Jadi cerita dia, saya pergi haji, antara sunnahnya kita pergi minum air zam-zam. Masuk, minum air zam-zam, berdoa. Dan Nabi kata, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam boleh menyampaikan apa saja hajat. Jadi dalam doa saya tu, hari tu saya ingat sungguh. Saya berdoa, ya Allah, dengan berkat air zam-zam yang aku minum ni, aku mohon padamu supaya aku boleh jaga hafazan Al-Quran sampai aku mati. Itu doa. Dan tuan-tuan boleh apa saja. Anak-anak kena exam ke, baca. Minum air zam-zam tu, doa, ya Allah, dengan berkat air zam-zam aku minum ni, aku nak cemerlang dalam exam ke, minta. Nak sembuh daripada penyakit ke, minta. Keajaiban air zam-zam ni kalau baca dalam kitab-kitab banyak keajaiban. Dan saya pun saksikan sendiri keajaiban. Ada seorang pakcik masa pergi haji dengan saya ni, nama dia Pakcik Hasan, orang Perak. Dia ni sakit teruk. Lepas habis haji tu, sementara nak balik ke Malaysia, dia baring dalam bilik. Tak makan, tak minum. Pihak travel agency yang kami pergi tu hantar makanan. Tak sentuh makanan tu. Tiap kali saya nak pergi ke Masjidil Haram, dia kata, Ustaz, tolong ambil air zam-zam. Dia survive seminggu, duduk sebilik dengan saya air zam-zam.
Ini keajaiban air Zam-Zam. Okey, balik pada cerita. Saya berkatalah, saya kata, ya Allah, dengan berkat air Zam-Zam bantu aku supaya aku boleh jaga hafazan Al-Quran. Lepas tu saya pun duduklah di depan Kaabah. Lepas saya duduk daripada sebelum asar, maghrib, saya pun stay. Lepas tu lepas maghrib tu sebentar nak tunggu saya duduk depan Kaabah. Saya mengulang Quran lah, buat revision. Lepas tu saya perasan lelaki duduk sebelah saya. Dia duduk berzikir, macam-macam zikir, macam-macam selawat. Saya pun kata nanti, dia ni. Patutnya awak baca Quran lah, duduk dalam Masjidil Haram ni. Quran tu zikir terbaik. Mulut saya, hati saya jahat masa tu. Lepas tu dekat-dekat nak isyak, dia pun stop berzikir. Dia pun start baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca surah Fatir. Surah juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20, 23. No, sorry. Juzuk yang ke-21, 22. Dia baca lancar. Lancar semua. Saya terkejut. Saya kata isu pun dia ni hafiz. Saya pun naik malu lah. Saya pun tegur dia. Assalamualaikum. Siapa nama? Dia kata Ahmad daripada Algeria. Umur berapa? Dia kata 50 tahun. Saya pun tanya hafal Quran ke? Saya tanya hafal bila lagi Quran? Dia kata daripada kecil. Umur berapa? 50. Lepas tu dekat-dekat nak habis saya kata doakan saya lah. Allah tak tegur ni. Lepas tu saya kata dah berapa kali, sehari berapa juzuk awak baca Al-Quran revision? Dia tak nak cerita. Sebab ni rahsia peribadi. Orang tak cerita. Bukan nak upload, oh Alhamdulillah baru habis baca 3 juzuk. No, jangan buat lagu tu. Ini rahsia peribadi. Tapi saya dengan Dikim sama spesies. Saya kata apa? Saya kata sehari berapa juzuk baca? Dia macam tak nak cerita. Saya kata bolehlah cerita, nak share pengalaman. Dia pun sebut, dia tunjuk 5 jari. Tuan-tuan saya pun buat calculation. Umur 50, kata dia orang Arab biasa hafal Quran umur 10 tahun lah. Kata 10 tahun nak sampai ke 50, 40 tahun. Dia baca 5 juzuk sehari kali lah. 5 juzuk sehari kali dengan berapa? Kali 50. Saya buat calculation. Dia dah khatam 2,400 kali. Masa tu rasa macam kena tumbuk atas hidung. Allah, saya kata. Lepas tu saya pun ingat doa saya tadi. Doa tu kata apa? Saya doa, ya Allah bantu aku supaya aku boleh jaga Al-Quran sampai aku mati. Tiba-tiba Allah Ta'ala pertemukan saya dengan dia ni. Saya boleh berkomunikasi. Saya pun faham. Allah Ta'ala makbulkan doa saya. Saya minta, ya Allah bantu aku supaya aku boleh jaga Al-Quran sampai mati. Allah Ta'ala pun bagi jawapan. Okey, Abdullah, umpama adalah umpama. Okey, aku boleh makbulkan doa kamu untuk kamu jaga Al-Quran sampai mati. Tapi tak ada shortcut. Tak ada kata minum air jampi 30 juzuk, tu jadi ingat Quran. No, tak ada shortcut. Mungkin kena hidup seperti lelaki ini. Masa tu saya fikir Allahu Akbar. Ini contoh kita kata cabaran dengan Al-Quran. Kisah kedua, ini kisah. Saya cakap dengan ini anak lelaki saya. Anak lelaki saya, anak sulung saya Mustabah. Dia hafal Quran. Lepas dia masuk tingkatan 1 sampai 3 di sekolah Mak Hafiz lah. Lepas tu dapat result. Result bagus sikit lah. Jadi dia ada peluang untuk keluar dari sekolah tu untuk pergi ke sekolah tahfiz lain yang ada aliran sains. Tapi cikgu-cikgu dia discourage dia, tak boleh lah, awak tak boleh masuk. Takut awak tak boleh bawa awak ada aliran sains. Lepas tu dia call saya. Masa tu sahabat bernam jauh dah juga. Dekat 2 jam lebih driving daripada rumah saya. Walik, kita buntu ni. Okey, apa cerita? Cikgu-cikgu di sekolah ni ada yang discourage kita. Tak payah pergi ambil aliran sains, stay je sekolah ni. Sebenarnya cikgu-cikgu nak suruh budak-budak ni stay. Sebab sekolah ni kalau keluar hak cemerlang ni, korang lah yang kata apa, kita peluang untuk sekolah ni maju. Pasal sekolah tu masih lagi baru. Lepas tu saya pun tanya dia, awak rasa macam mana? Saya, dia kata, kita Walik bila cikgu-cikgu pandang rendah macam ni, kita lagi membara nak pergilah. Lepas tu saya pun kata dia, okeylah Mustabah, awak buat istikharah lah. Lepas tu katanya si Mustabah anak sulung saya, kita dah buat istikharah. Okey, lepas tu awak dapat tanda. Kita dapat mimpi tapi kita tak faham mimpi ni. Okey, mimpi apa? Saya kata kita mimpi. Ustaz Rizal, ada tak kau sebab saya duk tengok melalui slide saya, tak kau saya bercakap seorang-seorang ni. Ada ke? Ada. Okey. Clear ah? Clear. Cuma apa ni ada yang kata tak kuat ke apa? Volume. Okey, ni okey ke? Boleh dengar? Boleh. Okey, tadi juga dah. Duk macam duk bawah dagu sikit. Dia volume tu kalau nak setting kat mana? Kat bawah tu ke? Sekejap. Saya rasa macam dah normal volume saya ni. Sekejap. Okey, ni saya kuatkan sikit.
Boleh dengar tak? Yo, asalnya okey lah. Dah okey lah. Okey. Mana tadi? Sekejap. Dia tak pergi besar lah benda ni. Jadi tekan lah share lah tu. Dia macam tak pergi lah. Tekan tadi tu. Jangan ni. Ah, Dia tak pergi. Nak saya stop share lah. stop dulu. Stop dulu. Kita terbalik. Baru nampak muka awak. Saya ingat saya bercakap seorang tadi. Ada. Okey. Kusyuk dengar tu yang tak bersuara tu. Okey. Ini besar balik Ah. Lepas tu dia kata, kita buat solat istigharah, lepas tu kita mimpi. Siapa tahu mimpi apa? Dia kata kita pun tak faham apa maksud mimpi. Dia kata kita mimpi jiran belakang rumah saya. Rumah saya belakang rumah saya ni ada Cina. Cina ni kita panggil nama dia Wendy. Kita mimpi anti Wendy belakang tu masuk Islam. Saya kata okey. Lepas tu macam mana? Lepas tu dalam mimpi tu kita tanyalah anti Wendy. Tanya anti Wendy. Anti kenapa you masuk Islam? Lepas tu anti Wendy cakap dekat kita dalam mimpi tu, I masuk Islam sebab surah Al-Fil. Lepas tu dia tu anak saya kata, kita tak faham kenapa surah Al-Fil, apa kaitan dengan istikharah kita nak terima ataupun nak pindah ataupun tidak ke sekolah yang ada aliran sains. Lepas tu saya pun kata ke dia, ingat tak Wali ada cerita, Wali ada tafsir surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni kenapa tentera Abraha, tentera bergajah tu dimusnahkan Allah. Hak biasa kita tahu sebab apa tentera bergajah Abraha tu dilontar dengan batu daripada neraka. Waktu dalam tafsir tu anak saya tahulah, saya tulis sebenarnya, saya ceramah, saya tulis biasa dengar. Saya kata apa? Sebenarnya surah Al-Fil ni fizik dan graviti. Allah kata apa? Tidakkah kamu perhati tentera Abraha tu kalau perhati detail dalam surah Al-Fil tu Allah kata wa arsala alaihim, dan Allah Ta'ala utus kepada mereka tayran. Tayran tu burung. Ababil tu bukan nama burung, burung helang, burung merpati dah. Ababil tu dalam bahasa Arab, dalam tafsir kata jam'un mutafarriqah, ataupun dalam bahasa Englishnya a flock of birds. Jadi maksud tayran tu kalau mengaji bahasa Arab dia tidak ada alif lam. Kalau at-tayru spesifik burung ni sahaja. Tetapi ayat tersebut tayran ababil, Allah Ta'ala pun arahkan burung. Burung tu kalau kita belajar bahasa Arab, tayran tu nakirah. Nakirah masih umum, burung kecil, burung besar. Ababil datang berkumpulan, flock of, kata a flock of pigeon, a flock of eagle, gitu. Lepas tu burung ni ambil apa? Burung ni ambil batu, sijin, tarmihim bihijaratin min sijin. Sijin tu bukan neraka. Kalau baca dalam Quran, sijin tu tanah terbakar. Proses dulu hawa. Dia kalau sijin tu sebenarnya tanah. Waktu lama duduk di padang pasir dia jadi keras macam batu. Jadi burung-burung ni just terbang, ambil batu biasa je. Waktu burung tu naik ke atas. Atas tu burung ni dah ada kemampuan, contoh burung merpati mungkin dia boleh terbang sekadar 500 kaki. Burung helang mungkin boleh terbang tinggi lagi. Burung helang dia ambil batu-batu besar penumbuk ke. Waktu sampai ke atas Allah kata tarmi. Tarmi dalam bahasa Arab bukan menjatuhkan, melontar. Maksud burung tu naik ke atas, dia lontar, dia macam ada henjutan sedikit. Lepas tu kalau mengaji fizik kalau mengaji fizik, kalau sekiranya batu tu dijatuhkan daripada atas turun ke bawah, dia ada kelajuan dia, velocity dia kejadian. Kalau orang fizik dia boleh kira lah kelajuan tu. Lama kelamaan kelajuan tu akan statik, dipanggil abadi ke apa. Jadi untuk menambahkan kelajuan tu dia kena tambah force, henjut. Jadi saya kata gini lah, mudah macam ni. Kita ambil botol air mineral berapa? 500 ml tu. Setengah kilo kita kata. Kita naik KLCC tingkat 60. Lepas tu minta Rizal duduk di bawah, tahan kepala. Okey Rizal, saya pun lepas. Mula-mula eksperimen pertama saya lepaskan sahaja botol tu. Kena kepala Rizal di bawah, air pensan Rizal. Lepas tu buat eksperimen kedua, botol yang sama, saya bukan lepas. Saya termi, saya macam lontar, rejam. Jadi kelajuan dia tak akan berganda. Kena kepada Rizal, bukan sakat ke hospital mungkin boleh pecah kepala. Bayangkan batu-batu ni di bawah berbagai saiz, berbagai spesies. Ada hak tinggi boleh terbangnya, ada hak rendah. Batu kecil, batu besar dia pun lontar. Kena kepala gajah. Gajah tu pun sakit, mengamuk.
naik minyak, dia mengamuk habis, dia langgar, dia pijak orang sebelah. Dan sebenarnya saya pernah sembang seorang pilot. Dia ni canang-canang bekas Panglima TUDM, ayah angkat saya. Dia kata surah Al-Fil ni, dia kata adalah fizik dan graviti. Dia kata macam machine gun dah daripada atas. Waktu saya kecilkan saya kata ke Musyabah, bah, Walid rasa mimpi awak tu adalah jawapan. Awak kena pergi sekolah sains. Sebab di sekolah awak ni awak tak belajar fizik. Bila pergi ke sekolah aliran sains, awak belajar fizik. Waktu anak saya pindah, Alhamdulillah. Ini contoh dia kata. Ni, budak dengan Quran. Okey, kemudian seterusnya, ini satu lagi kisah. Ini kisah menarik ni. Santiago. Dalam gambar ni masa ni tahun 2007-2008, anak saya kecil-kecil lagi ni. Sekarang ni hak perempuan, hak duduk ni tersengih ni, ni dah masuk matrikulasi. Ini Musyabah masa dia kecil lagi. Musyabah sekarang ni dah 22 tahun, ambil undang-undang di UAE. Ni Adena SPM. Ini isteri saya. Okey, saya mengajar subjek Al-Quran ni. Satu hari masuk kelas saya tu, budak ni lelaki. Nama dia Santiago Salah Mora. Saya kata lah, awak ni Muslim ke, convert ke, ataupun born Muslim. Dia kata convert. Tanya dah ringkas dia macam mana boleh convert. Dia kata saya baca Al-Quran. Dia kata lepas dia baca Al-Quran, akhirnya dia timur Islam. Lepas tu saya siap bawa balik ke kampung ni. Masa tu, Almarhum Tuan Aziz hidup lagi ni. Tahun 2008 tu saya 2007. Masa cuti, sempat ambil gambar. Dan sepanjang kita travel, memang dia bukan Muslim biasa. Dia menjiwai Islam dia. Kita pun naik malu. Kenapa? Al-Quran. Dia kata cerita dia. Dia kata Ustaz, dia kata after 6 months of reading, dia kata I can no longer smell the wine ataupun the pork. Dia kata aku tak ada cium dah harak dengan babi. Dia kata orang Colombia ni babi tu kena ada atas meja macam sama belacan kita lah. Orang Kelantan wudu lah, cicah wudu. Tu babi kata. Apa babi masak pedas, babi 3 rasa, babi masak kicap. Lepas 6 bulan dia kata dia tak dicium dah bau babi. Habis baca Quran masa setahun dia masuk Islam. Ini contoh buat dapat keberkatan pada Al-Quran. Dalami, belajar, hayati. Okey, ini just ringkas. Cara untuk kita dapat keberkatan ataupun kelebihan daripada Al-Quran. Gambar ni saja saya ambil. Gambar ni macam Pak Cik ni dia nak cari keberkatan Al-Quran. Cari, jumpa Quran. Tapi Quran berabuk lama tak buka tu, dia tiup tu. Semoga kita bukan macam ni lah. Yang pertama, kita kena interaksi dengan Al-Quran secara kuantiti. Ni orang kita biasa buat. Nabi kata baca Quran 1 huruf tu dikira 1/10 pahala. Ni maklum hadis ni. Cuma orang kita jarang buat ni. Interaksi dengan kualiti ataupun tadabbur. Dua-dua sekali kena ada. Dan kalau tanya saya, okey Ustaz, nak buat macam mana dua-dua, bahagikan masa. Katakan lepas maghrib, biasa kita habis sembahyang, kita pun buka Al-Quran. Hak tu baca macam biasa. Hak tu kita kata kuantiti tadi tu. Mungkin kita kata 6 bulan sekali ke khatam. Tak apalah. Hak kualiti ni, hak ni jangan banyak. Kalau kuantiti baca dengan banyak, kualiti ni jangan baca banyak sebab takut bosan. Dan Quran ni, hak tadabbur ni kalau baca banyak, dia jadi bosan. Lepas tu berat untuk kita hadam. Cukup 5 ayat. Lepas sembahyang subuh, kita ambil waktu fresh. Kita baca terjemahan. Baca ayat, baca terjemahan. Kita pun cuba reflect pada diri kita. Kata dah ayat tu cerita mengenai orang munafik. Reflect. Ada ke tak aku sifat munafik? Uish, macam ada. Astagfirullah. Ya Allah bantu aku supaya aku buang sifat ni. Jangan tembak orang baca ayat pasal munafik. Oh, ni Cikgu Rizal ni. Macam Cikgu Rizal rupanya munafik. Baca lagi ayat cerita pasal ahli neraka. Oh, perangai ahli neraka ni siapa ya? Duk tengok orang, tak tengok kita. Jangan sibuk dengan orang. Letak cermin depan muka. Seolah-olah Al-Quran tu sedang menegur kita. Mung ada sifat munafik. Seperti ayat mula baca. Kita buat astagfirullah. Mung ada sifat ahli neraka. Astagfirullah. Doa. Kita sibuk berinteraksi dengan apa Tuhan cakap. Tuan-tuan percaya dia cakap saya. Kalau kita buat 6 bulan. Secara berterusan, duk kualiti, tadabbur kualiti 5 ayat sehari. Lepas 6 bulan, tuan-tuan akan rasa lain. Kita akan rasa lebih dekat dengan Allah. Kita akan rasa lebih suci, insya-Allah. Dan kita jadi tawati nampak untuk elok ni. Dia masih iman pada meresap. Masalah kita sekarang ni Quran tu ada tapi Quran pada kita, Quran tu sekadar perhiasan slogan. Tak pegang, tak baca. Tambah menyedihkan sampai ke mati tak pandai mengaji setengah orang tu.
Waliyadzubillah. Dan yang ketiga, macam mana kita nak dapat keberkatan dengan belajar Al-Quran ni? Kita kena cari hidayah pada setiap ayat. Sebab Allah kata itu kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Disebut petunjuk. Kita baca ayat ni, kita cari petunjuk. Contoh, kita baca ayat sekarang ni. Contoh kita baca dalam surah Al-Anfal. Allah kata, wattaqu, hendaklah kamu takut fitnah, musibah, ujian. La tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Kamu kena takut bencana tu, kalau datang dia tak kena orang jahat je. Dia kena belaka. Contoh banjir ni lah. Banjir. Mungkin hok buat jahat, hok duduk ke bulu, duduk melapah, duduk menterkedaruh balak ni, 2-3 kerat je. Yang bagi rasuah, dapat konsesi balak semua sekali. 2-3 kerat Tapi Allah tak nak kata mu kena beringat. Bencana tu bukan kena hok jahat saja. Kena habis orang lain. Jadi kita baca itu, kita kata kenapa? Hok makan balak ni, kebuluk makan balak ni, membahan balak ni 3 kerat Tapi bila berlaku banjir, seluk ni pergi habis kena beribu orang. Kalau di Selangor di Hulu Langit Aisyah Alam. Ayat tu kata kamu kena beringat akan bencana yang tidak menimpa orang jahil, orang jahat saja, tapi kena habis semua orang. Jadi apa kita nak cari hidayah, petunjuk. Petunjuk dia kita kena cegahlah benda mungkar. Sebab orang kalau dah berlaku musibah, habis kena. Jadi sebelum berlaku musibah tu dia kena cegah. Dan apa dalam ayat lain Allah kata apa? Taklah berlaku kerosakan di muka bumi kerana tangan manusia. Waktu kerosakan tu berlaku, Allah tak nak bagi manusia rasa bencana ni. Kenapa? Apa tujuan? Kata la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali ke pangkal jalan. Baiki balik apa tak kena. Jadi peristiwa berlaku ni kita kait dengan ayat-ayat Al-Quran. Seolah-olah hidayah petunjuk yang Allah Ta'ala nak kita supaya bertindak. Cegah benda mungkar. Katakanlah banjir berlaku ni, kajian orang nak buat semua sekali walaupun ada pihak menafikan berpunca daripada penggondolan. Melampau bukit-bukit, kita kena buat sesuatu lah. Kita kena jadi pihak kata satu force, kuasa pendesak. Desak pihak kerajaan, pihak berkuasa supaya kawal benda ni. Itu kata hidayah sepada Al-Quran. Barulah Al-Quran itu hidup dalam hidup kita. Okey. Ni cerita saya sendiri dengan Al-Quran. Ini gambar saya dalam masjid ni. Budak-budak tengah-tengah ni. Saya minat hafal Quran kerana budak ni. Bukan budak ni, nama-nama Zulqi. Sebab masa duduk di Mahat dulu, masa rehat, dia duduk baca Quran. Kita pun jadi tertarik. Saya pun berkawan dengan dia. Dan kami pun berjanji nak sama-sama hafal Quran. Masa duduk berkawan dengan dia dalam kelas tu tuan-tuan, masa dia kata 5 SPM, saya dapat 3 juzuk hafal. Juzuk 1, 2 dan juzuk 30. Lepas tu dia sambung ke tempat lain, pergi ke Madinah. Jadi kesan kepada teman tu, kawan tu penting. Ini contoh orang mengubah saya lah. Saya abadikan gambar dia. Kemudian, kadang-kadang veto ayah. Saya ingat lagi, saya dah masuk matrikulasi UAE ambil undang-undang. Sekarang ni kalau saya tak keluar dulu belajar, saya lawyer lah sekarang ni. Lepas tu bila habis satu semester, cuti semester masa belajar undang-undang UAE tu, dapat surat ni. Masa tu saya baru nak mandi di perigi rumah kami. Kata arwah abah kata, ni ada surat sampai awak dapat masuk ke tahfiz. Masa ujian ni pun tuan-tuan, masa tu dia pakai kota. Hak apply satu negeri 40 orang, tapi nak ambil 4 orang. Dan masa tu saya di Kelantan, masa pergi interview 40 orang, nak ambil 4 orang. So saya kata, Kak Basin, dah belajar UAE dah sekarang ni, perlu terima ke? Arwah abah berkata, no, terima. Sebab apa family kita tak ada lagi wakil menghafaz Al-Quran. Okeylah, terima. Rupanya ikut cakap ayah, mak ayah ni ada berkat dia tersendiri. Tahun 95, ni 5 orang. Ni 5 pelajar yang paling awal khatam Al-Quran. Dalam batch ni 5 orang. Saya, kalau kira ranking, saya nombor 1. Yang kedua ni Ikmal Zaidi. Ikmal Zaidi ni imam. Itu di pensyarah kuis itu imam Masjid Negara, backing tu. Bila orang ambil video share, dia marah tu. Atau orang pakai batch dia tu. Yang ketiga khatam ni Adlan. Adlan ni budak Kedah. Lepas tu Rahimi, budak Kedah juga, budak Baling. Lepas tu Rosdi ni dia budak Thailand. Tapi duduk di Malaysia lah sekarang ni. Ni 5 orang paling awal khatam. Kami, macam saya hafaz tahun 10 bulan.
Okey, ini masa convocation. Ni arwah mak dengan abah saya lah. Ni masa hari raya convocation. Kami berdua ni, saya dengan Ikman, dua pelajar hak dapat mumtaz masa convocation. Antara benda hak saya rasa sangat besar jasa Al-Quran kepada saya adalah Quran bawa saya ke Jepun. Quran bawa saya ke Jepun. Lepas tu saya tulis buku. Dia gini cerita dia. Saya nak mengajar tafsir lama lah, dan saya mengajar tafsir itu saya rakam masuk dalam WhatsApp group. Lepas tu abang saya dia reporter utusan Malaysia. Masa tu tahun 2017. 2017 ni sebab Olimpik 2020 Jepun jadi host. Sebelum tahu cerita COVID lah. Jadi Jepun pun dah plan dia nak tunjuk Jepun ni mesra Muslim. Sebab tim-tim Olimpik negara seluruh dunia akan pergi, dan biasa jadi isu bila pergi negara-negara bukan Islam ni susah nak makan, susah nak solat lah untuk tim-tim daripada negara Islam. Jadi Jepun pun dah buat, dia prepare dah apa Islamic, dia kata macam nak buat Islamic tourism. Jadi satu negara akan mungkin akan hantar tim ke Olimpik 2020 tu adalah Malaysia. Masa tu utusan Malaysia ada lagi. Lepas tu ada syarikat tourism di Jepun jemput bagi sponsor reporter utusan Malaysia untuk pergi ke sana. Ringkas cerita abang saya pun pergilah ke sana. Buat coverage ni Islamic tourism. Lepas tu masa nak balik tu dia singgah dekat Masjid Kobe. Masa duduk di Masjid Kobe, okay, tengok gambar sekarang hak kiri sekali. Hak kiri sekali nama dia Abdul Qarnain Hasan Basri. Ini budak Perak, budak Tapah. Belajar di Jepun, kahwin dengan Jepun. Lepas tu ringkas cerita duduk sana. Dia hak sangat giat berdakwah di sana lah. Lepas abang saya singgah di Masjid Kobe. Masjid Kobe ni istimewa, masjid tertua di Jepun. Jadi orang Jepun pelancong dalaman pergi ke masjid tu. Dan di situlah abang saya jumpa dengan Abdul Qarnain. Dan Abdul Qarnain ni berdakwah kepada orang Jepun di masjid tu. Ringkas cerita dia pun kenal-kenal dengan Abdul Qarnain. Balik ke Malaysia, lepas tu saya pun mulalah add Abdul Qarnain jadi friend Facebook saya. Lepas tu kita pun bertukar-tukar nombor telefon semua sekali. Lepas tu Abdul Qarnain ni, dia ni engineer. Dia nak berdakwah, dia guna Al-Quran untuk berdakwah. Lepas tu dia tak ada input. Lepas tu saya pun offer lah masuk dalam WhatsApp group tafsir saya. Dia pun masuk WhatsApp group tafsir saya, lalu dia pun dapat input mengenai Al-Quran. Nak jadi ke cerita satu hari, dia mesej saya, dia kata dia balik cuti. Ada urusan kerja. Kami pun jumpa lah dekat Gombak. Bila jumpa di Gombak dengan Abdul Qarnain ni, lepas tu saya pun bagi dia hadiah buku-buku saya. Dia pun balik ke Jepun, lepas habis urusan balik ke Jepun, dia pun pergi lah weekend macam biasa. Pergi ke Masjid Kobe, duduk tunggu pelancong masuk, dia nak berdakwah, dia sukarela. Dia pun letaklah buku saya dalam Masjid Kobe, dia pun ambil gambar. Dia suka ambil gambar, Abdul Qarnain. Dia pakai iPhone. Lepas tu dia pun share dalam Facebook dia. Dia kata buku ni dah sampai ke Jepun. Mudah-mudahan satu hari nanti Ustaz Abdullah pengarang buku ni juga akan sampai ke Jepun. Lepas tu dia pun share dalam Facebook. Ada anak murid saya yang dewasa. 2 orang. Nama Arniza dengan Zoe. Dua-dua kerja oil and gas. Saya ada kelas dengan dia orang lah. Dia orang tengok Facebook tu, dia pun PM, personal message Abdul Qarnain, kawan saya tu. Dia kata, okey, saya dengan kawan ni, tim-tim ni anak murid Ustaz Abdullah di Malaysia. Kami nak taja perjalanan Ustaz Abdullah ke Jepun. Dan kami harapkan pergi itu bukan pergi berjalan saja, kami nak supaya Islam dapat kedudukan di Jepun kerana ziarah ni. Lepas tu satu malam yang saya keluar dengan family, Abdul Qarnain pun call saya, pakai WhatsApp call. Hello Ustaz, ya, Azul apa cerita? Nak datang Jepun tak? Saya pun terkejut, saya kata, nak berjalan seronok lah, boleh lah. Kenapa? Ada nama Ustaz nak sponsor Ustaz. Siapa? Identiti dia rahsiakan. Kemudian baru saya tahu. Lepas tu dia bagi tiket, bagi belanja. Sehingga dia bagi juga kos untuk Ustaz beli baju sejuk. Sebab baru nak masuk musim sejuk. Saya kata okey lah. Akhirnya sampailah saya ke Jepun, first round. Sampai ke Jepun, saya pun tengoklah Abdul Qarnain tu buat kerja sendiri. Pakai duit sendiri. Weekend duduk di Masjid Kobe, buat kerja, pakai duit sendiri. Saya pun kata, kesian, sungguh dia berdakwah ni. Saya balik, first round tu, saya pun ceritalah kepada kawan-kawan, anak murid ni. Waktu anak murid pun rasa macam tu. Dia pun bank in kepada Abdul Qarnain. Waktu makin rancak dakwah di Masjid Kobe. Tunggu, akhirnya, Pak Kemuncak, ini second visit kami. Ada Syekh Husseini, Dr. Kamili ni, second round. Ni. Ziarah ketiga, bawa Dr. Basit. Dan Kemuncak pada ziarah ketiga, Abdul Qarnain dah berhenti kerja lah. Dah berhenti kerja dan dia fokus full time dakwah.
Dan dia nak cari apa, dia kena ada platform. Ni masa kami pergi ni bangunan ni. Bangunan ni nak beli untuk jadi dakwah center. Harga dia 1.5 juta. Dah bayar deposit Januari 2019. Lepas tu pemilik bangunan bagi deadline sampai Julai. Julai 2019. Lepas tu saya pergi ke sana dalam bulan 3, akhir bulan 4 dengan Dr. Basit. Bulan Syaban. Lepas tu dia pun bawa lah, ni bangunan yang Ustaz, kalau lah kita boleh kutip dana, katanya Tuan Karnai bagus juga. Lepas tu saya dengan Dr. Basit pun buat video depan ni. Buat video, balik Malaysia kita buat kempen. Dalam bulan Ramadan 2019, kempen habis-habisan. Alhamdulillah tuan-tuan dapat 3.5 juta. Dan kemuncaknya ni, ada seorang datuk daripada Shah Alam. Datuk ni bagi apa? Tengok tuan-tuan. Bagi 500,000. Ini zakat simpanan saya sebanyak 500,000 untuk digunakan di jalan Allah. Untuk dakwah di Jepun. Itu cerita dia. Dan tuan-tuan semua ni. Ini hak latest. Bangunan tu dah siap. Dah ramai dah masuk Islam. Bangunan 5 tingkat. Ini dah buat berbagai aktiviti. Ini bangunan dia. Dah jadi surau. Atau antara keunikan bangunan ni orang Jepun suka datang sebab apa, bangunan ni konsep dia Jepun, tradisional Jepun. Sebab kebanyakan masjid di Jepun ni, masjid itu diguna seni bina Asia Barat. Jadi Jepun tengok, oh itu bangunan ibadat orang Arab, orang Turki, orang Pakistan. Jadi Zul Karnai sebab dia dah kahwin orang Jepun, dia dah kenal budaya Jepun, masa bangunan ni kita bayar. Untuk renovation tu, dia siap dah. Renovation mesti budaya Jepun. Bila Jepun masuk, Jepun seronok. Ni rumah kita. Kita approach kami lah. Ramai dia masuk Islam. Alhamdulillah. Lepas tu hasil coretan dah pergi ke Jepun ni. Ni, saya tulis buku. Cuma apa saya nak kata, kalaulah saya tak ada Quran, saya tak dapat semua benda ni. Saya tak dapat pergi ke Jepun, saya tak dapat semua ni. Allah Ta'ala beri. Dapat benda ni sebab apa? Sebab Al-Quran. Ni. Account number. Jauh lagi langkah bersama Al-Quran untuk menempuh hidup. Jadi saya tutup. Tutup talk malam ni. Dah 10.20 dah. Dalam Quran, surah Fatir, Allah Ta'ala sebut, kita ni manusia, umat Islam dengan Al-Quran ada 3 golongan. Satu golongan yang menzalimi diri sendiri, tak peduli Quran. Tua sampai muda sampai ke tua. Tak pandai baca Quran, tak peduli Quran, sudah mati. Mati tak pandai baca Quran. Ini sangat malang. Yang kedua, muqtasid, pertengahan, sederhana. Ini average ramai lah. Dan yang ketiga, orang terkehadapan. Melakukan kebaikan dengan izin Allah. Ni, kalau kita nak yang ketiga. Kalau kita berada sekarang dalam grup yang pertama, belum terlewat. Kena berubah. Kalau kita berada grup yang kedua, alhamdulillah tingkatkan lagi supaya kita pindah grup yang ketiga. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan kita buka lah. Okay, Rizan? Ya, kalau ada soalan daripada cikgu, boleh tanya terus lah dengan Ustaz. Lepas tu kalau ada student yang minat nak ke Jepun pun boleh juga tanya tu. Ada sebab apa? Japan Dakwah Center kita tu semakin berkembang, lepas tu dia dah ada buat program internship dengan universiti-universiti di Malaysia ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz nak tanya sikit. Jadi nak tanya laluan untuk anak-anak tahfiz tu. Ya. Jadi selepas mereka dah hafal 30 juzuk, jadi kita untuk masa ke depan mereka, kita ada rancangan untuk mereka sambung belajar sampai daripada diploma, ijazah, sarjana sampai PhD. Jadi boleh Ustaz terangkan bagaimana cara untuk sampai bidang tahfiz tu boleh sampai ke PhD. Jadi boleh Ustaz terangkan cara-cara macam mana untuk nak dapatkan pembelajaran sampai peringkat paling tinggi lah. Okey. Ini soalan-soalan common orang tanya sebab ramai yang tanya soalan macam ni Ustaz sebab banyak tahfiz yang gagal. Banyak tahfiz yang tak plan
untuk budak-budak ni sampai ke mana belajar. Lepas tu biasa ini banyak tahfiz-tahfiz swasta hak tak plan ni jenis apa. Minta maaf lah kalau cakap tahfiz-tahfiz swasta ni banyak tempat orang kaya-kaya nak cuci dosa. Harta banyak, rumah banyak, banglo, ada terlibat dengan syubhah semua sekali. Dah tua-tua ni rasa insaf. Carilah ustaz-ustaz nak buat sekolah tahfiz. Okey, bagi sekolah tahfiz, bagi banglo jadi sekolah tahfiz. Panggillah budak-budak masuk sekolah tahfiz. Tak ada sistem semua sekali, tak ada planning untuk masa hadapan. Budak-budak pun hafal 2 tahun, 3 tahun, habis keluar tak tahu pergi ke mana. Sudah statik dekat imam. Bukan profesional imam tu tak bagus. Jadi maksudnya mak ayah ataupun pihak sekolah kalau sekiranya nak lorongkan student ni kepada tahfiz, saya nasihatkan ambil yang established. JAKIM, Darul Quran JAKIM. Sekolah-sekolah tahfiz yang ada plan dan ada track record dia. Contoh di Kelantan. Ini kita kata ni karamah Tok Guni Aziz ni, almarhum Tok Guni Aziz ni karamah dia. Sebab di Kelantan ni dia masa dia pegang tu dia initiated sekolah tahfiz negeri bawah Yayasan Islam Kelantan. Sebelum sekolah tahfiz ditubuhkan, pasaran-pasaran di Malaysia ni dalam bidang agama dan profesional, kalau di Kelantan ni banyak daripada Mahat Muhammadi Lilbani, sekolah saya dulu. Lepas tu bila Tok Guni Aziz initiated sekolah tahfiz, dipanggil Mahat Tahfiz Pulau Condong ni, bawah Yayasan Islam Kelantan, sekarang sekolah tahfiz ni, graduan sekolah tahfiz dah menguasai pasaran. Pergi ke mana, dalam Islamic Banking ke, dalam syarah di universiti, sekolah mana dia Mahat tu? Mahat Tahfiz Pulau Condong. Dan kenapa saya kata kena pergi hak government hak established, mereka dah ada plan. Nak masuk tingkatan 1 ke sekolah ni dah ada tapisan dia. Lepas tu lepas SPM, dah ada laluan dia, pergi ke mana diploma. Lepas tu sambung ke universiti mana. Clear. Nampak jelas laluan itu. Jadi saya nasihatkan kalau nak hantar anak ke sekolah tahfiz, jangan main sembrono. Oh, sekolah tahfiz baru buka, hantar. Lepas tu bila kita tanya pihak pengurusan sekolah tahfiz, anak saya lepas nak ke mana? Dia kata, orang hafal Quran Allah Ta'ala akan buka jalan. Dan dia tak bagi plan. Hak tu saya nasihatkan jangan pergi. Kita jangan korbankan masa depan anak kita. Kita kena provide untuk anak kita untuk kehidupan dia. Lepas tu satu lagi saya nak tegur lah. Setengah mak ayah ni, dah tua-tua dia ada kesedaran. Kesedaran tentang agama. Jadi dia terlepas zaman dia dulu. Jadi dia pun nak eksperimenkan kepada anak dia. Dia pun paksa dia nak masuk menghafal. Dia tak minat masuk menghafal Quran ni. Lepas tu dia suruh anak nak hafal Quran. Lepas tu dia tak hantar pula ke sekolah tahfiz yang tidak established. Jadi sudah budak ni pergi situ, dia kata apa, tak ke mana juga. Jadi nasihat saya, kalau nak pergi hantar anak ke sekolah tahfiz, plan. Macam sekolah ni sekarang ni Ustaz ada aliran Arab tak? Ustaz Syukur? Ada aliran Arab tak sekolah ni? Di sini subjek Arab tu adalah, tapi taklah banyak. Okey. Sampai tingkatan 3 saja. Okey, saya ambil contoh. Ada student saya duduk satu taman ni, ada dia orang ni sekolah menengah biasa, harian biasa, tapi ada aliran ada aliran Arab. Lepas tu budak-budak ni masuk aliran Arab ni, lepas tu pihak sekolah memang train budak-budak ni untuk memahami bahasa Arab. Lepas tu budak ni lepas SPM dia pergi interview dekat Darul Quran JAKIM, dapat masuk. Lepas tu sampai habis diploma, sekarang masuk UAE. Dan masuk UAE dan budak-budak memang excel lah. Sebab dia orang pun dah biasa hafal Quran. Maksudnya Ustaz, kalau pihak sekolah nak support ataupun nak sediakan laluan untuk budak-budak sekolah ni, kalau boleh plan daripada tingkatan 1 lagi. Jadi kalau nampak budak-budak ni ada bakat, okey, biar dia orang ambil yang bahasa Arab. Dan biar mereka menguasai bahasa Arab dan biar mereka menguasai subjek Al-Quran. Supaya lepas SPM nanti mereka boleh pergi ke Darul Quran JAKIM ataupun laluan-laluan kata mainstream tahfiz di Malaysia lah. Dan kalau boleh jangan pergi tahfiz tak apa-apa ni. Banyak semua hak berlaku, kita kata yang mengecewakan. Allah Alam. Terima kasih Ustaz. Okey. Jazakallah khairan katsir. Ya, ada lagi tak cikgu yang lain nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, Aha. bilakah masa yang sesuai untuk pelajar-pelajar menghafal Al-Quran supaya cepat tangkap?
Oh, okey, bagus soalan ni. Dia macam ni, lain orang lain. Contoh Rizal, Zal, Ya, ya. Han suka makan apa? Suka makan apa? Suka makan apa? Saya suka makan bihun goreng tom yum. Tapi kalau suruh orang lain makan bihun goreng tom yum, depa tak boleh pi. Ya, ya. Zal suka makan apa? Laksa. Laksa. Pasembok tak suka. Suka juga. Saya tak boleh pi pasembok. Jadi balik pada soalan tu, lain orang, lain cara, lain masa. Oh. Cuma dia gini, kesilapan orang kita, dia suruh hafal, dia hafal. Dia tak ada sistem. Masa berbeza mengikut orang. Tapi kalau macam saya, masa fresh saya untuk menghafal lepas maghrib. Ada setengah orang lepas subuh. Tetapi prinsip dia, sebelum kita hafal, kita kena lancarkan dulu surah yang nak kita hafal. Kesilapan orang kita, dia tak ada sistem ni. Dia buka Quran, dia terus hafal. Terus hafal kata kenapa, lepas jam tak dapat. Sebab sistem salah. Sistem dia mudah. Kalau macam saya dulu, dia kena ada pre-memorization period dengan memorization period. Prahafazan. Prahafazan ni kita lancarkan. Contohlah kita nak hafal satu muka surat. Bila nak hafal tu lepas maghrib. Lepas asar, lancarkan dulu. Lancar tu bukan hafal. Kita ambil ayat tu, kalau kita dah faham bahasa Arab, tengok terjemahan sekali. Kita baca ayat pertama. Wadduha wal-laili idza saja. Kita baca ayat tu sehingga betul-betul lancar. Ulang sampai 10 kali. Sebab apa saya kata boleh shortcut tu? Sebab kalau kita nak mengeja, nak lancarkan ayat tu, lagi nak hafal, lagi jadi macam lagu. Jadi teknik dia, lancarkan dulu. Baca supaya hak sebutan-sebutan susah pada ayat tu, hak berbelik tu, kita dah kenal. Habis ayat pertama, pindah ayat kedua. Lancarkan 10 kali ke, sampai habis satu muka surat. Lepas tu baca balik pada atas sampai ke bawah, nak pastikan kita betul-betul lancar. Dah lancar, tutup Quran, pergi main. Lepas maghrib, baru buka dan hafal. Dan bila kita hafal lepas maghrib, surah yang dah dilancarkan, kita akan rasa seperti, surah ni aku pernah hafal dulu. Contoh kita tekan 4 dulu kena hafal surah Sajdah. Dah tua-tua ni, sebab tak buat revision, lupa. Kita pun hafal balik. Sekejap je sebab kita dah pernah hafal dulu. Itu sistem dia. Masa bergantung pada individu. Tetapi sistem tu kena guna. Lancarkan dulu baru hafal. Lepas tu saya ramai anak-anak kawan dia dapat interview nak masuk ke Darul Quran Jakim. Dia kata, Ustaz macam mana ni? Anak saya nak masuk. Saya kata kena training menghafal. Training menghafal saya guna 2 kaedah tadi tu. Katakanlah dia nak hafal lepas maghrib, lancarkan lepas asar. Lepas tu dah lancarkan baru dia hafal. Lepas tu hari interview, sebab dia dah kita dah train dia macam tu Bila hari interview masa nak masuk Darul Quran Jakim tu, hari tu examiner kata, okey awak kena hafal surah sekian, dia bagi. Jadi budak-budak tak tahu sistem ni, dia ambil ayat tu, dia mengeja, dia hafal. Adapun pelajar-pelajar dah kita train ni, dia tahu dah, dia ambil ayat ni, dia akan lancarkan dulu, baru dia hafal. Jadi dia boleh shortcut, boleh cepat dan juga hafazan lebih mantap. Okey, terima kasih. Okey. Okey, ada lagi tak yang nak bertanya dengan Ustaz? Tak ada. Mungkin kita tak agak. Tak ada tu. Malam ni mereka mengantuk lah. Saya pun nak kena baca buku sikit ni. Besok pagi ada kata surat tazkirah saya tetap. Oh, di surau tu lah? Surau tu. Baik tak? Jadi majlis mengucapkan jazakallah khairan katsira pada Ustaz Abdullah Bukhari di atas perkongsian yang sangat bermakna lah dengan penyampaian yang rata-rata cikgu yang berpuas hati lah. Apa input yang Ustaz bagi tadi, ada yang komen dalam group, dalam chat lah. Ustaz boleh baca dalam chat pun ada. Okey. Jadi sekian dulu program kita pada malam ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey. Subhanakallah. Okay, Zan, saya minta dia dulu Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Sama.